Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cikgu start ni, cikgu nak tanya dulu, internet semua okey tak? Dengar suara cikgu? Nampak skrin cikgu semua boleh cikgu conteng. Okey. Ataupun cikgu tutup kamera sebab nampak ada yang left tu mungkin internet kot. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak sambung yang minggu lepas kita habis sampai di sini. Okey. Siapa tahu yang pertama ni, apakah nama radas yang pertama ni? Dennis tahu tak? Yusof tahu tak? Apakah nama radas yang pertama tu? Kelalangkung. Betul, kelalangkun. Apakah fungsi kelalangkun? Betul, kelalangkun namanya. Sekarang dia nak kegunaan dia. Apakah kegunaan dia? Siapa tahu? Dia sama dengan bika juga. Kegunaan dia sebenarnya sebab kita ada macam tabung uji kan. Jadi tabung uji tu kecil. Jadi kita isi kuantiti yang kecil. Kalau yang besar ni kita isi kuantiti yang besar. Jadi tujuannya adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Macam tu. Okey. Betul Anis. Betul-betul. Okey, nombor 2 tu apa nombor 2? Siapa tahu nombor 2 tu? Memanaskan pepejal. Apa tu, Batrisya? Kelalangkun ke? Mangkuk pija. Okey, betul. Mangkuk pija. Betul. Mangkuk pija untuk apa? Untuk memanaskan pepejal. Betul? Mangkuk pija untuk memanaskan
Pepejal. Okey, good. Bagus, bagus. Jawapannya adalah mangkuk pija. Okey, dah. Semua dah dapat? Kau nak tanya apa tak? Semua boleh faham okey. Okey, jom kita teruskan seterusnya. Yang bawah ni, alamak, tak nampak sangat lah. Oh, ini negatif 3 guys. Kalau negatif 3, so namakan imbuhan ini. So, apakah nama dia? Negatif 3. Siapa tahu? Mili, betul. Mili Okey, yang sebelah ni 9. 9 tu apa 9? 9 tu apa? Kejap cikgu tunjuk kalkulator jap. Kalkulator ada ya? Kejap cikgu tunjuk sikit kepada yang ada kalkulator tu untung. Sebab kita boleh guna kalkulator. Sekejap cikgu tengok sikit. Kat sini kalau korang perasan, yang ada, nampak tak yang atas-atas ni? Kan yang ada M, jap cikgu besarkan sikit dia punya. Korang nampak tak ni, yang nombor 7 ni ada M. Kan? 5 ni M kecil. P ada P. 4 ada ber-P. Pico. Nampak semua ni? Okey. Ni 8 giga. Jadi nak tahu macam mana? Korang tekanlah. Contohnya tekan 1. Macam tu. Nampak tak tu? Ada berapa ni? Tengok yang kosong belakangnya. 1 gig. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang 9 ni jadi 9 ni menunjukkan bahawa dia adalah 10 kuasa 9. Yang laptop ni cikgu cari, cikgu download lah Yusof. Cikgu download dah. Cikgu lupa dah link dia mana. Ni kalau macam ni 9 ni gigal ni. Okay, contohnya kalau kita ambil meter mega. Tekan 1, tekan shift, tekan M. Sama dengan mega ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kosong. Mega. Boleh? Yang popular biasa mega, giga, ni tera. Tera dekat T yang 9. Tekan 1, tekan 9. 1 tera bersamaan dengan, nampak tak? 1 darab 12. Ada 12 kosong. 1 darab 10, 12. Maksudnya ada 12 kosong lah ni. Okay, faham tak cikgu? Okay guys, boleh ke? Lagi satu, katakanlah kita ambil ni. M, mili. Nampak tak? Negatif 3. Ada negatif 3 tu maksudnya kosong kat depan. Boleh okey. Okey, jadi ni dia apa? Ni giga dia. Okey, kalau 9 maksudnya dia ada 9 kosong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah maksudnya ni. 10 darab 10 ni. Darab 10, 9 ni maksudnya ni lah. Okey, kalau 3 ni, negatif 3 bermaksud bahawa kat depannya 3 kosong. 1, 2, 3. Baru dah mula. Jadi kat depan ni kena ada 3 kosong. Kalau negatif. Okey.
Okey, dah lepas. Okey, seterusnya. Yang ini selalu fail ni. Siapa yang boleh baca ni? Kita baca sikit. Kamisah menggunakan tolok skru mikrometer, namanya mikrometer, untuk mengukur ketebalan sekeping duit shilling. Mengukur ketebalan duit shilling. Namun, tolok skru meter digunakan untuk mempunyai ralat sifar. Tiba-tiba ada ralat sifar. Apa itu maksud ralat sifar, guys? Kita ada dua ralat. Yang pertama namanya ralat sifar, yang kedua namanya ralat parallax. Apa ralat sifar? Kita buat sikitlah nota sini. Aku tunjuk sikit. So, kita ralat ni ada dua. Satu ralat sifar. Error. Satu lagi adalah parallax. Pernah dengar tak ni? Usul pernah dengar tak? Ralat sifar dengan parallax. Safia pernah dengar tak? Kita tahu tak ralat sifar ni apa? Ralat sifar ni disebabkan oleh alat itu sendiri. Okey, ralat parallax ni disebabkan selain daripada alat itu. Contohnya, mata kita. Pernah mungkin saya lupa. Pernah kan? Okey, contohnya mata kita. Mata kita tak betul tengok, tu di bawah ralat parallax. Okey, cara ukur kita salah, ralat parallax. Okey. Lagi mungkin apa lagi keadaan yang salah, keadaan situasi ke yang tidak melibatkan alat. Kalau sifar ni melibatkan alat tu sendiri. Contohnya alat tu mungkin rosak. Alat tu mungkin lama sangat digunakan jadi haus. Jadi ralat sifar ni lebih kepada kesalahan alat tu sendiri. Ralat parallax ni kesalahan selain daripada alat-alat. Okey, clear? Boleh cikgu teruskan? Nak tanya apa tak? Okey, yang senang kan? Macam tu. Okey, kat sini dia kata ralat sifar maksudnya alat ni sendiri mempunyai masalah. Okey, apa masalahnya sekarang ni? Raja 1 menunjukkan ralat sifar. Okey, raja 1 ni dia mempunyai masalah. Besarkan sikit. Okey, sepatutnya kalau macro gauge kita ni betul, sifar kita berada dekat sini, guys. Ngam. Okey. Sifar berada kat situ. Okey, bacaan sifar kita tu, bacaan kita punya meter gitu, dia sifar. Okey, dekat atas ni mesti positif, dekat bawah ni negatif. Maksudnya dia kena 5, 10, 15, dia akan pusing balik kat sini kan. Jadi 40, 45 lah. Jadi kalau ikut atas positif, bawah negatif lah. Okey, dekat yang korang tengok yang sini, kalau dia tak sampai kosong, ataupun kosongnya terlebih, kosong kat sini, tu maksudnya ralat sifar. Jadi kat sini, ralat sifar ada dua jenis, ralat sifar positif, ralat sifar negatif. Okey, yang ini korang rasa ralat sifar negatif ke positif? Ini ralat sifar negatif. Sebab dia, tengok ni kalau ikut positif sini kan, ni negatif, nampak tak? Sebab ni kosong. Faham tak? Jadi dia berada pada negatif. Dia tak sampai kosong. Dia belum sampai kosong lagi. Jadi dia adalah sebenarnya ralat sifar negatif. Okey, boleh faham? Okey ke ni? Negatif. Okey, and then suruh nyatakan ralat sifar. Okey. So, berapakah ralat negatif dia? Dia kurang lagi ni. 1, 2, 3. Dia kurang lagi 3. Jadi, dia kurang lagi 3. Negatif 0.03. Kenapa negatif? Sebab dia ralat negatif. Dan kurang lagi 3.
So unitnya adalah mm ya. Mm. Dia lebih orang kata apa ni, lebih accurate lah berbanding dengan vernier. Vernier SCM. Kalau microgauge ni dia adalah mm. Okey, sampai sini nak tanya apa tak? Bolehkah? Anis boleh. Kawan lain macam mana? Okey. Naruh okey Alhamdulillah. Okey, Dennis pun boleh. Okey, sekarang ni berdasarkan nyatakan ketebalan duit shilling tersebut. Okey, dia pun buat kira-kira. Dia pun buat kira-kira. Bila kira-kira, kita nak baca kiraan tebalan duit shilling ni lah. Kalau ikut dia panjang lah kat sini kan. Dia akan buatlah klip duit shilling tu. Tetapi dipotong separuh. Jadi cara bacaan dia adalah, mula-mula kita tengok dekat atas ni. Dekat atas ni. Okey. Dekat atas ni satu ni kira satu lah. 2 dan seterusnya. Okey. Jadi kita tengok sekarang ni adalah nombor 2 ni. Betul tak? Nombor 2 kan? Okey. 2 lepas tu berapa? Lepas tu dia adalah 5. 2.5. Jadi yang paling dekat adalah ni lah 2.5. Okay, ni 1.5. Sebab dia separuh kan? Jadi yang depan ni dia tunjuk 2.5. Okey, sampai sini okey tak sampai sini? Boleh ke? Yang last tu kita nampak tu. Okey, lepas tu kita nak tengok yang dekat sini pula. Bacaan dekat sini. Okey. Bacaan dekat sini, kita tengok yang ngam-ngam ni. Yang ngam-ngam 20 kan? Jadi 20. Jadi kita kat sini kita tambah lagi 20. Tapi 20 tu bukan kat depan, 20 tu kat belakang. Dia kena macam tu. Sebenarnya 20 ni sebenarnya dia adalah point lah. Sebab nak tulis besar, jadi dia buang point tu. Okey tak? Okey, soalan guys. Boleh ke? Safia boleh? Okey, kawan lain? Okey, boleh baca? Baca yang depan dulu. Lepas tu baru baca yang belakang. Kalau tak boleh, cuba komen kalau tak boleh. Kalau tak faham ke? Nora boleh. So, 2.50 tambah dengan 0.20 equal to 2.70 mm. Okey, ni kita belum tolak lagi ni. Cuma confuse sikit. Betul-betul confuse sikit. Tak apa Dennis. Ada masa nanti kita akan buat banyak-banyak latihan ni. Okey, sekarang ni kita belum lagi tolak yang ralat tadi. Ini kita anggarkan kalaulah dia tak ada ralat. Maksudnya, dia betul. Okey, dia betul lah. Maksud tak ada ralat. Jadi soalan seterusnya, nyatakan ketebalan sebenar duit shilling tersebut. Okey. Sebenar ni maksudnya kita kena tolak ralat tadi. Okey. Yang ni dah dapat dah. Okey, bila nak tolak ralat, kita kena buat adalah kita punya ukuran tadi mesti tolak dengan ralat. Okey. Okey, dalam kes ni ukuran kita adalah ni. Jadi ukuran kita adalah 2.70 tolak dengan ralat kita apa? Ralat kita adalah negatif 0.3. Masukkan negatif sekali. Sebab apa kita dapat sekarang? Jadi negatif-negatif jadi positif lah kan? Jawapan kita adalah 2.73 mm. Jadi ralat kita, sebab apa dia makin tinggi? Sebab tadi ralat kita kurang 3. Nampak tak? Kurang 3 kan? Jadi kena tambah balik 3 tu lah. Cuma
kita kena guna formula dia macam ni. Ukuran tolak dengan ralat. Okey Danish. Danish okey Danish? Dah faham dah ya? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Micro gauge ni dia ada berbeza sikit lah. Kalau kita nak guna caliper tu, vernier. Angkut vernier tu dia lain sikit. Lebih kurang je sebenarnya. Cuma kedudukan benda inilah berbeza sikit. Ni bulat kan, yang tu straight. Itu je lah. Okey. So, kita move lagi. Selain daripada ralat sifar, nyatakan ralat lain yang berlaku ketika mengambil bacaan. Okey, bila kita ambil bacaan, mungkin mata kita salah tengok, mata kita sengit, mata kita tak perpendikular, tak serenjang. Jadi, ini namanya adalah ralat parallax. Jadi, namanya adalah selain daripada ralat sifar, kemungkinan ada ralat parallax. Okey, parallax ni yang kesalahan selain daripada alat-alatan. Salah mata, salah keadaan, salah menggunakan peralatan. Contohnya, kalau peralatan tu untuk mengukur, janganlah kita guna penimbang pula. Tu salah-salah yang selain daripada peralatan. Okey. Okey, boleh guys apa sini? Faham ralat parallax dengan ralat sifar? Okay, cikgu movekan lagi. Kita nak masuk nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3 dicakap adalah tuliskan sistem dalam badan manusia yang betul berdasarkan pernyataan diberikan. Okey, sekali nak sistem dalam badan manusia. Okey, yang pertama dia kata penyikiran bahan buangan daripada badan. Penyikiran bahan buangan daripada badan. So, apakah bahan buangan dia guys? Agaknya sistem apakah ini? Jom sekejap. Kita cari buku teks cikgu letak mana buku teks cikgu? Sekejap cikgu cari sekejap. Sain. Sekejap ya, cikgu tengok ada buku teks yang sesuai tak cikgu nak cari ni. Tengok balik okey, ni contoh lah, contoh dia tunjuk. Contoh. Ni ralat, tengok ralat dia bagi ni contoh. Ni kalau ralat positif, kalau korang perasan ralat positif ni, kan? Kalau korang perasan ralat positif tu, dia lebih, nampak tak? Dia tak sampai kosong sebab dia masih berada dalam positif. Kalau ralat negatif, dia terlebih sebab dia masuk dekat negatif. Tu namanya ralat negatif positif lah. Okay, kalau ralat dia parallax, ralat yang melibatkan biasanya mata kita tengok bacaan ni. Tengok bacaan, contohnya bacaan seperti mana ni? Kalau nampak, macam nampak. Macam ni. Kalau mata kita kat atas ni salah ni. Ni kira ralat parallax lah. Okey. Dia faham Okey, ralat parallax. Okey, tadi nak tunjuk apa ni? Lupa dah tunjuk apa. Bahan buangan. Okey. Baru ingat. Ni angkut vernier. Next time kita buat ini. Ni micro gauge yang kita buat tadi. Kita nak tengok organ perkumuhan kita kita tengok. Buku teks cantik sikit warna gambar rajah dia. Micro gauge. Sel. Epidermis. Okey, ni. Okey, ni
Okey, ni namanya sistem perkumuhan. Perkumuhan kita 3 je. Perkumuhan kita kulit, peparu dan juga ginja. Jadi najis tu bukan sistem perkumuhan. Okey. Okey. Jadi kalau ikut kulit, kulit ni peluh lah. Peparu ni oksigen karbon dioksida. Ginja ni air kencing, urin. Yang ini adalah peluh. Jadi ikut ni adalah perkumuhan. Jadi kalau disebut kat tadi, soalan tadi apa ni? Sistem badan manusia yang betul menyingkirkan bahan buangan. Jadi dia adalah sistem perkumuhan. Perkumuhan. Ya. Okey, mengangkut gas pernafasan, nutrien, hormon serta bahan buangan. Okey, ni mengangkut gas, tengok. Mengangkut gas kat mana? Limfa lain. Mengangkut gas. Mengangkut gas ni. Respirasi. Bila sebut respirasi ni awak ingat bernafas, ya? Bila sebut respirasi tu bernafas. Contohnya, respirasi sel. Sel bernafas. Respirasi tumbuhan. Tumbuhan tu bernafas. Jadi respirasi tu adalah bernafas. Jadi kalau sebut angkut oksigen dan juga buang karbon dioksida ataupun nutrien, itu namanya adalah sistem respirasi. Tapi tak ni. Sebab dia bawa tengok soalan dia apa? Tengok soalan dia. Tapi dia bawa nutrien sekali, ya. Kalau respirasi ni dia lebih kepada oksigen je. Kalau macam tu ni. Sistem peredaran darah. Sebab bila masuk dekat paru-paru, dia akan angkut oksigen, nutrien, kan hormon. Jadi dia sebenarnya adalah sistem peredaran darah. Okey. Jadi sebenarnya dia adalah sistem peredaran darah. Okey. C. Membantu membawa maklumat dari bentuk impas, ya. Impas tu kalau ikut di dalam bentuk macam elektrik sikit. Okey, tengok kat mana ni membantu impas. Impas ni biasa dekat saraf ni. Dia adalah sistem saraf. Sistem saraf ni ada 2 yang penting, iaitu saraf tunjang dan satu lagi otot. Ni namanya adalah sistem pusat. Maksudnya apa? Salah satu tak ada, kita matilah. Pokok otak tak ada, kita mati. Saraf tak ada pun kita boleh mati. Namanya adalah sistem pusat kita. Sistem utama kita. Kalau selain daripada jantung lah, kan. Okey. Jadi kalau kat sini dia adalah sistem saraf. Okey, boleh, C. Okey, D. Memberi sokongan. Sokongan ni kita boleh duduk tegak. Berdiri, tegak, boleh berjalan. Okey, tu namanya sistem rangka. Okey, namanya sistem rangka. Sokongan, kan? Melindungi organ-organ. Sistem rangka. Okey. Sebab itulah kita boleh berdiri tegak, sebab ada tulang. Tulang tak ada, habis. Jadi dalam badan kita ni ada banyak sistem untuk kita hidup, guys. Perkumuhan, rangka, limfa. Limfa ni macam darah yang kalau korang perasan, kalau korang tekan kulit ada darah warna hijau, macam urat warna hijau, kan? Tu limfa lah. Okey. Limfa dengan darah ni lain. Limfa ni sebenarnya uratnya lagi banyak berbanding darah. Okey. Kalau darah ni kat sini, ni sistem perdarahan. Lain. Okey. Darah dengan impas, apa tadi? Limfa tu lain. Ni sistem otot. Otot ni dia adalah lapik kepada tulang kita. Okey. Kalau tulang saya nampak, kan? Jadi dia macam tulang kita lah. Dan dia boleh menggerakkan badan kita sebab ada otot ni. Otot tak ada, badan kita tak boleh gerak. Integumen ni kulit. Melindungi daripada kekeringan dan suhu, namanya adalah sistem integumen. Saraf darah lagi. Kita ada sistem endokrin.
Endokrin ni hormon ya, sebab lelaki dan perempuan ni mempunyai hormon yang berbeza. Terutamanya dekat ovari dan testis lah. Dan juga sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Itu je lah. Tak silap cikgu ada 12 kot. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11 ada. Okey, harap dapatlah membantu awak sikit, sedikit memahami sistem kita. Jadi, untuk kita hidup ni, Tuhan dah lengkapkan kita dengan pelbagai sistem. InsyaAllah. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni adalah namakan organisma di bawah pada ruang yang disediakan. Okey, kita ada banyak ni guys. So, yang pertama ni agak-agaknya apakah namanya? Bermula dengan huruf E. Kalau orang ingat, dia adalah tumbuhan ya. Okey, siapa tahu namanya apa? Siapa tahu? Ingat tak? Euglena. Okey, Euglena namanya. Okey, nombor 2. Ni paling popular guys. Lepas Euglena memang ni paling popular. Bermula dengan huruf S. Spi macam tebu kan? Spirogyra pun tumbuhan juga. Okey, 3 pun popular juga. Siapa tahu? Ni kumpulan protozoa ni. Dari darjah 6 korang belajar ni. Bermula dengan huruf A. Ameba. Walaupun ejaan dia amoeba, tapi sebutnya ameba. Betul, Naura. Okey, last one. Apakah tumbuhan ini? Dia adalah Hydra. Hydra ya. Okey, lagi B. Nyatakan dua perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, dia nak perbezaan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, yang pertama, kalau kita perasan apakah yang berbeza? Okey. Sementara korang fikir, aku cari jap. Dia punya sel perbezaan sel manusia dan juga haiwan. Siapa tahu? Naura tahu tak? Apa beza sel haiwan dengan tumbuhan? Ni sel dia. Okey. Tengok apa yang beza. Sel ni sel tumbuhan. Ni sel tumbuhan. Okey, yang sebelah ni adalah sel haiwan. Okey, kalau tengok sekali agaknya apa yang beza? Tengok ni, sel haiwan macam sikit. Sel tumbuhan macam banyak. Sel haiwan tak ada dinding sel. Betul, bagus. Macam tu. Jadi, sel haiwan tiada dinding sel. Betul. Sel haiwan tiada dinding sel. Lagi apa lagi? Apa lagi? Tak ada. Yang penting tak ada guys. Dinding satu dinding sel. Dinding sel ni memang untuk tumbuhan je. Yang satu lagi yang penting adalah kita punya kloroplas. Kloroplas warna hijau ya. Dan satu lagi vakuole. So 3 yang penting lah. Vakuole, kloroplas dengan dinding sel. Jadi kat sini kita sebutlah kloroplas. Kloroplas
Hanya, tapi dalam kisah atas ni, haiwan ni ada kloroplas juga ni. Kan Igulina ni, jadi tak payah pakai kloroplas lah. Kita pakai vacuole. Vacuole hanya pada sel tumbuhan. Okey? Sebab ada jenis-jenis haiwan yang ada juga yang ada hijau lah, macam bakteria kan. Igulina dan sebagainya. Tapi sikit lah, sikit. Okey dah. Kita nak move lagi yang soalan lain. Okey, padankan istilah berikut dengan pernyataan yang betul. Okey, jawapan dekat atas. So, zarah yang paling kecil dikenali sebagai apa, guys? Atom, betul. Atom. Okey dah, settle Nombor 2, B. B adalah bahan yang terdiri daripada sejenis zarah sahaja, namanya unsur. Sejenis zarah sahaja, satu zarah saja. Okey, cikgu nak tekan kat sini. Bila dia sebut zarah, zarah ni kan, bila sebut zarah ni, bila sebut zarah, zarah dalam bahasa Inggeris partikel. Kan, zarah ni dalam partikel. Zarah ni kemungkinan dia adalah atom, kemungkinan dia adalah molekul, kemungkinan dia adalah ion. Tu maksudnya. Jadi boleh sebut zarah, kemungkinan 3 ni lah. Jadi kalau satu jenis saja namanya unsur. Okey, lagi. Zarah yang terdiri daripada 2 atau lebih atom. 2 atau lebih atom. Okey, C apa? Molekul, betul. Bagus. Molekul terdiri daripada 2 atom dan lebih. Jadi yang last ni adalah sebatian lah. Sebatan terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Lebih unsur. Contohnya macam karbon dioksida. 2 unsur ni. Macam air, H2O. 2 unsur. Macam itulah sebatian. Okey, kita move lagi. Okey, ni adalah jadual berkala. Jom sekejap, tengok sekejap jadual berkala kat ni. Cantik sikit. Jadual berkala dekat buku teks. Jom tengok. Buku teks. Pusat berapa lupa je. Ini ke? Kena lepas dah. Lagi. Dah lepas ke? Alamak. Cirim. Okey. Buku ni cantik sikit dia punya jadual dia kan.
Ni jadual berkala. Allah, jauhnya dia pergi. Ni cantik sikit nampak. Okey, ni jadual berkala kita. Jadi yang logam ni, kalau ikut logam betul-betul, ini saja logam 2. Kecuali hidrogen bukan. Hidrogen special sikit. Kenapa tu? Kenapa tu? Izzuddin Izzuddin cikgu ni cak Izzuddin. Mute Izzuddin Okey Izzuddin. Okey, ni logam namanya yang pertama. Ni logam. Kecuali hidrogen. Okey, yang tengah ni namanya logam peralihan, yang kuning ni. Ini namanya logam peralihan. Lepas tu yang biru ni adalah bukan logam. Okey, bukan logam. Yang penting yang last ni namanya lah gas adi. Yang ujung ni namanya gas adi kumpulan 18. Gas nadi ni adalah kumpulan 18. Apa maksud gas nadi? Gas yang tidak reaktif. Tidak boleh bertindak balas sebab dia adalah lengkap. Contohnya macam gas neon. Sebab tu lampu neon boleh pakai. Gas neon. Neon Neon, argon, krypton, helium. Semua ni adalah gas yang dah lengkap. Jadi dia tak boleh bertindak balas. Jadi kalau nak guna belon yang kita beli dekat pasar malam ke, kita kena tanyalah dia. Dia pakai helium ke, dia pakai hidrogen. Kalau pakai hidrogen tak boleh sebab hidrogen ni mudah terbakar. Dia mudah meletup. Kalau guna helium ni okey, dia tak meletup lah sebab dia dah stabil. Itu namanya gas nadi. Okey, boleh jadi senang sikit kat situ. Okey, jom kita buat sikit lagi. Jadi kat sini dia kata adalah jadi logiknya kalau dekat sini apa ni? Ni logam ni. Ini logam peralihan. Yang dua pertama ni logam betul. Itu logam peralihan. Ini bukan logam. Ini adalah gas nadi. Gas nadi. Okey, boleh. Jadi secara bagaimanakah unsur disusun? Okey, siapa tahu? Macam manakah kita punya jadual berkala disusun? Okey, siapa ada idea? Macam mana orang dapat idea nak susun jadual banyak-banyak tu? Disusun ikut mana? Kenapa hidrogen dekat atas? Tak tahu Okey, ianya sebenarnya disusun mengikut bilangan proton. Okey. Jadi dia sebenarnya mengikut bilangan proton. Jom tengok sikit lagi. Macam mana tu? Okey. Kalau korang kat sini perasan, korang perasan kan ni? Nampak tak? Dia satu. Satu tu proton lah tu. Satu. Cuba tengok helium. Ni dua ni, sorry. Dua. Ni satu kat atas ni. Sorry. Satu. Dua. Tiga mana tiga? Tiga nampak tak kat sini tiga? Tiga, empat, lima, enam. Ni semua nombor proton ni. Boleh Okey. Yang ini namanya adalah nombor nukleon. Yang bawah tu nombor nukleon. Yang atas nombor proton. Jadi dia disusun mengikut turutan nombor proton. Okey lagi. Unsur dalam jadual berkala terdiri daripada unsur logam. Betul. Unsur separuh logam. Unsur bukan logam. So ada tiga jenis lah. Logam, bukan logam dan juga separuh logam dan bukan logam. Okey, daripada ABC tentukan yang manakah logam, unsur bukan logam dan juga gas nadi. Okey, kalau betul-betul logam, kalau ikut tadi A lah. Okey, bukan logam, kalau ikut C. Okey, gas nadi adalah D. B tak boleh lah sebab B tu adalah separuh logam. Dia tak minta separuh logam, tak payahlah buat.
Sebutkan satu ciri gas nadi. Tengok gas nadi. Nyatakan satu ciri gas nadi. Tidak reaktif. Okey, pun boleh ataupun tidak bertindak balas secara kimia. Kalau kita bakar pun dia tak terbakar ya gas nadi. Sebab tu kita guna gas ni dalam lampu-lampu kita. Jadi kalau dia panas pun lampu tu dia tak terbakar. Okey. Boleh kita teruskan lagi. Nyatakan hubungan antara unsur-unsur dalam kumpulan ini. Okey, kalau tanya hubungan unsur dalam kumpulan, kumpulan tu apa? Okey, kumpulan macam ni guys. Kita nak tanya sikit. Ni kumpulan ni satu kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2. Jadi dia kumpulan tu dia turun. Sebab tu ni kumpulan. Kalau tengok jadi jadual berkala. Nampak tak? Jadi ni kira kumpulan 1 lah ni. Jadi kalau 1 namanya kumpulan 1. Jadi kumpulan 1 ni dia mempunyai benda yang sama. Apa yang sama? Sifat kimia yang sama. Tu kelebihan dia ya. Walaupun dia dekat bawah ke, jenis apa pun kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Mempunyai sifat kimia yang sama. Sifat kimia yang sama. Tambah sikit. Apabila tak payahlah. Okey, sampai sini tanya apa-apa tak? Clear ke juga explain? Ataupun ada apa-apa yang terbuku nak tanya, boleh tanya. Okey, boleh. Okey. Okey, good. Seterusnya, apa ni? Amiro sedikit air dalam sebuah piring sejat seperti ditunjukkan dalam rajah 1.2. Nyatakan pemakaian Amiro selepas 1 jam dan nyatakan proses yang terlibat. Okey, lepas sejam rasa-rasanya apakah yang diperhatikan oleh Amiro? Pemerhatian dengan mata. Apa yang diperhatikan? Kalau awak tengok ni apa jadi? Pada mangkuk pija ni. Lepas sejam dah ada matahari tu. Dapat tak bayangkan kalau kena matahari lama-lama apa jadi pada air tu? Air tu makin kurang lah kan? Jadi isi padu air semakin berkurang. Dah. Okey, proses apakah yang terlibat ni guys? Ada matahari ni. Mesti korang tahu. Apakah proses dia? Macam juga dekat laut. Kan kena matahari apa proses dia? Penyejatan. Okey, betul. Penyejatan. Good.
Nyatakan perubahan fizikal yang berlaku. Perubahan fizikal tu maksudnya keadaan dia lah daripada mana kepada mana. Dalam kes ni kalau ikut dia akan menjadi cecair kepada pepejal lah kan. Cecair kepada pepejal. Macam tu lah. Cecair pada gas. Jadi wap air kan ataupun wap air. Okey, dah selesai. Nyatakan sama ada proses yang dinyatakan di B1 adalah satu proses yang menyerap haba atau membebaskan haba. Okey, sekarang ni dia menyerap haba ke bebaskan haba? Dia menyerap haba ke dibebaskan haba? Bayangkan kalau kita panaskan air dekat dapur kan. Okey, lepas tu air tu akan jadi gas. Dia menyerap haba. Betul Naura, dia akan menyerap haba. So, menyerap haba. Jadi air tu menyerap haba daripada matahari lah. Sebab tu dia dapat tenaga kinetik untuk dia bergerak lebih laju jadi gas. Okey, lagi. Berikan satu contoh aplikasi proses yang dinyatakan dalam dalam kehidupan. Okey, agak-agaknya lah dalam kehidupan kita, apakah yang sama dengan proses yang dinyatakan di atas? Yang cecair menjadi gas ni. Dalam kehidupan kita. Cuba fikir. Apa rasa-rasanya? Fenomena apakah yang sama? Kita boleh kata penyejatan air laut ataupun air sungai ke. Sebab nak jadi hujan kan. Ni antara proses kejadian yang dalam kehidupan harian kita. Okey tak sampai sini? Okey boleh guys? Okey kan? Okey kot, cikgu rasa sampai sini lah kot. Yang ni sebab dia heavy sikit guys. Jadi cikgu perlukan masa minggu depan yang panjang sikit untuk explain benda ni. Alang-alang cikgu nak explain dah ada ni, kita explain lah terus panjang sikit. Kita faham lah sikit kan. Ni tak nampak gambar rajah tak best. Nanti minggu depan kita akan buat yang nampak gambar rajah, kita explain sikit. Senang lah sikit, nak seronok lah nak jawab-jawab kan. Okey guys, sampai sini nak tanya apa lagi tak? Rasa-rasanya ataupun yang minggu lepas